Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa tabi'in bi hasan ila yaumiddin wal jami'il anbiya wal ulama wasyuhada wassalihin fil bar wal bahri ajma'in thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ila ikhwanina wa asatidatina wa li talamidina wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sya'ulillahi lana wa lahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadinil Mustafa ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, pelajar-pelajar yang dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Katsiran thayyiban mubarakan fih. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, taufik hidayah, ihsan, rahmah daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan kasihan belas Allah Subhanahu wa taala, simpatinya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka sehingga saat ini, detik ini, kita dapat bersama-sama berhimpun, berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya hidayah, dengan cahaya ma'rifah dicampakkan ke dalam hati kita, maka terbukalah segala perkara-perkara yang menjadi peringatan untuk kita menjalankan kehidupan kita di dunia ini mengikut panduan, mengikut ajaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih diberi kesihatan tubuh badan yang menjadi kenderaan untuk kita menikmati, menjalani kehidupan dunia ini. Jadi sambungan daripada kitab Adabul Mufrad, hadis-hadis yang kita baca, yang kita pilih daripada kitab Adabul Mufrad, mudah-mudahan menjadi panduan pedoman kepada kita. Jadi pada pagi yang berbahagia ini, sebagai kuliah yang pertama setelah kita bercuti lah, setelah kita bercuti panjang, bermula daripada Ramadan, Syawal, jadi 2 bulan, Masya Allah. Jadi bertemu kembali, alhamdulillah. Ya, panjang umur, ada rezeki, ada jodoh, maka kita kembali bertemu. Walaupun bulan Syawal dah habis, tapi suasana ataupun perayaan Syawal, Aidil Fitri itu tak selesai lagi, Masya Allah. Ada lagi duk sambut Aidil Fitri. Bulan tu selesai dah. Walaupun pada mulutnya kata apa, sebulan puasa, sebulan kita raya. Mulut. Pada mulutnya sebulan puasa, sebulan raya, tapi raya sekarang terajak terlebih lah. Masuk Zulqa'dah masih lagi merayakan Aidil Fitri, Masya Allah. Besar raya dah. Biarlah puasa sikit pun, raya tu biar panjang, lama. Hari ni ada lagi jemputan raya hari ni, Masya Allah. Tu kita pergi rumah saudara adik-beradik pun, yang mana
kesibukan, pergi berjalan ni bulan Zulqa'dah ni, sehari dua ni sempat balik jumpa, keluar lagi kuih-kuih raya 2-3 bekas tak buka lagi, masya-Allah. Tak apa, kali ni kita kata apa, tak ada masalah, tak apa, kuih raya ada lagi, bulan raya biar habis dah. Lepas ni kita sambung raya puasa, terus sambung sampai raya haji, lagi senang. Raya puasa terus sambung raya haji, biar cadang kuih banyak sikit, masya-Allah. Ni suasana kita ni, raya rahmat Allah Taala ada. Tu. Jadi insya-Allah, jadi sambungan hadis, beberapa hadis yang kita akan baca pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ila Muhammad Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Jadi kata dia, wa bihi annahu qala, Musaddad bin Khalifah menceritakan kepada kami, keduanya berkata. Bishr bin Mufaddal menceritakan kepada kami, ia berkata. Al-Jurairi menceritakan kepada kami dari Abul Warad, dari Abu Muhammad Al-Hadrami. Jadi kata dia, dari Abu Muhammad Al-Hadrami, an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu qala rajulun 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah katsiran tayyiban mubarakan fi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man sahibul kalimah. Fasakata wa ra'a annahu hajama minan nabiy sallallahu alaihi wasallam 'ala syai'in karihahu. Faqala man huwa? Falam yakul illa sawaba. Faqala rajulun ana arju bihal khaira. Faqala walladhi nafsi biyadihi ra'aitu salasata asyara malakan yabtadiruna ayyuhum yarfa'uha ilallahi azza wa jalla. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Abu Ayyub. Abu Ayyub ni nama antara nama sahabat yang besar juga. Dia ni orang Ansar, orang Madinah. Dan dia banyak membantu Nabi, satu orang kaya raya dia ni. Abu Ayyub ni antara sahabat yang kaya, memiliki kebun tama yang besar. Jadi kaya lah. Ada kebun ni, dia orang kaya zaman sahabat ni, kebun tama. Jadi kalau kita pergi sekarang Madinah, Masya Allah, kalau kita sempat melawat ziarah kebun tamar, kan? Suasana begitulah. Sahabat-sahabat Nabi ada kebun tamar, pelbagai jenis buah tamar. Jadi dia ni mempunyai kebun tamar dan dia ni suka menjamu dan dia pernah didatangi oleh Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, sahabat-sahabat yang besar ni dalam kunjungan lawatan ziarah dia, dan dia jamu istimewa, masya-Allah, pada Nabi dan sahabat tadi. Umur dia panjang. Abu Ayyub Al-Ansari ni umur dia panjang, usia dia panjang. Jadi kata dia, seorang lelaki dekat Nabi SAW berkata. Jadi satu orang lelaki dekat dengan Nabi, dia duduk dekat dengan Nabi, dia pun baca zikir ni. Apa dia kata? Alhamdulillah katsiran hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Dia baca beberapa patah perkataan sebagai pujian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hamdan, sebagai puji. Katsiran tayyiban, yang banyak. Ucap sekalinya, alhamdulillah ucap sekali, tapi dalam ucapan itu dia menyatakan bilangan pujian tersebut, iaitu hamdan katsiran, sebagai pujian yang banyak. Aku nak puji kepada Allah, sebenarnya nak puji yang banyak. Katsiran tayyiban, yang baik. Pujian yang baik, mubarakan, yang diberkati, fihi, di dalamnya, pujian tu. Dan maknanya
pujian yang mengandungi keberkahan di dalamnya. Lalu Nabi SAW bertanya, siapa yang mengucapkan kalimah ini? Man sahibul kalimah, siapakah tuan pemilik kalimah itu? Jadi yang baca tadi itu siapa dia? Siapakah gerangan yang mengucapkan beberapa patah pujian tadi? Kemudian pakat diam. So, puasa kata maka diam. Dia diam, tak berani mengaku. Ia mengira bahawa ia telah melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Nabi SAW. Kerana kalimah ni dia seolah-olah dia yang atur, dia reka. Laki-laki tadi. Dia atau dia reka, maknanya bukan daripada Nabi SAW. Bila begitu Nabi tegur, siapa dia? Yang baca tadi siapa pemilik? Maka takut-takut kalimah itu tersilap. Dia baca tu dengan bacaan yang tidak benar, tidak patut. Dia diam. Bila Nabi tanya, dia diam, takut. Nabi tegur, salah. Lalu beliau bersabda kembali, siapa ia? Man huwa? Nabi ulang, siapa dia? Tidaklah ia mengucap kecuali, dia kata, falam yakul illa sawaba, tiadalah dia berkata melainkan sawaba yang betul. Sawab, tu la anda sawab, dia tidak berkata melainkan kata-kata itu kata-kata yang betul, maknanya yang benar. Tidak menjadi satu kesalahan pada agama. Ucapan dia tu benar tu, cumanya dia tak tahu status bila Nabi tanya siapa dia. Jadi takut-takut Nabi nak tegur, salah. Kemudian Nabi kata dia tak cakap melainkan percakapan atau ucapan itu ucapan yang benar. Kemudian orang itu berkata, bila Nabi kata betul, ana arju bihal khaira, aku mengharapkan kebaikan daripadanya. Apa yang aku ucap, apa yang aku sebut tadi sebenarnya tidak ada lain melainkan aku nak kebaikan. Itulah kehidupan kita ni, sentiasa minta kebaikan. Minta kebaikan, dan apa-apa yang berlaku di dunia ni pun kita minta kebaikan. Khaira. Walaupun zahir nampak kejahatan, kita minta Allah, ya Allah jadikanlah kebaikan. Ni bila dapat khair, kebaikan ni, selamatlah. Kehidupan kita selamat, kehidupan kita diberkati, kehidupan kita mendapat perlindungan. Ucapan selamat, baik-baik. Itu dia. Biasa kita sebut saudara kita selamat, tak? Dia nak musafir duduk atas dalam kereta dah nak jalan, selamat, insya-Allah selamat, tak? Itulah doa kita sesama kita, minta semuanya di dalam keselamatan ataupun kebaikan. Baik-baik, insya-Allah, mudah-mudahan baik. Itu ucapan sesama kita. Kita pun biasakan ucapan yang berbentuk kebaikan. Nabi ajar doa, Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajlihi wa ajlihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Doa. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka minal khair. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau daripada kebaikan. Kullihi, semuanya kebaikan tu. Apa benda, apa perkara, apa urusan, semuanya kita minta kebaikan. Makna di dalam kebaikan. Kalau kita musafir, perjalanan yang baik. Kalau kita makan yang baik. Kalau kita ada hubungan persahabatan, hubungan yang baik. Ada anak-anak pun anak-anak yang baik. Kalau kita ada pekerjaan yang baik, segala-gala kita nak kebaikan. Kullihi ajlihi wa ajlihi, kebaikan yang bersegera, kebaikan yang bertangguh. Maknanya kalau kebaikan tu ada di depan kita ni dalam qadar segera, ya Allah segerakan. Ajlihi, yang bertangguh, maknanya yang terkemudian. Makna kebaikan kita tak tahu, tapi jangkaan tersebut takdir Allah Ta'ala, kebaikan tu dalam tempoh 20 tahun lagi, 30 tahun, ataupun akhir hayat kita. Kebaikan tu boleh jadi sampai kepada anak cucu kita, tapi kita doa dah. Itulah keadaan kita, sentiasa meminta kebaikan. Kita meminta kebaikan dan mendoakan kebaikan kepada saudara-saudara kita. Biasa kita sebut selamat, ya, selamat insya-Allah, mudah-mudahan selamat.
Mudah-mudahan kebaikan. Kena biasakan juga. Dengan saudara kita nak buat majlis. Majlis. Dia jemput kita ada majlis ni, majlis kesyukuran, majlis walimatul urus. InsyaAllah selamat, mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah beri kebaikan. Begitulah kebiasaan kita doa. Allahu Akbar. Setengah orang dia ulur duit. Bila nak buat majlis ni, ambillah sedekah. Kita pun nak masuk sama, mudahkan dia, ulurlah sikit. Ulur sikit. Tu kebiasaan lah. Kita bantu saudara kita ni dalam menjayakan majlis dia. Tapi ada orang setengah tu dia berat sikit keluar duit ni. Bila keluar duit ni berat sikit, selamat. Pakai selamat dia. Dia pakai ucap selamat gitu ya. Salam kosong dia. Jadi ada juga. Tapi walhasil maknanya dia beri ke tak beri ke, doa tu yang mustahak. Tu dia. Jadi bila dia kata tak adalah ucapan dia tu kecuali kebenaran, nak kebaikan. Aku arju bihal khaira, aku mengharapkan kebaikan darinya. Faqala, maka beliau bersabda, wallazi nafsi biyadih, demi Rabb yang jiwaku berada di tangannya, aku telah melihat malaikat berlomba untuk membawanya kepada Allah Ta'ala. Jadi Nabi kata, betul dah kamu baca tu, tak apalah. Betul. Kemudian Nabi bersumpah. Apa kata Nabi? Wallazi nafsi biyadih, demi Rabbku, demi Tuhan yang nafsi biyadih, diriku, jiwaku ini di dalam genggaman dia, berada di tangannya. Ra'aitu salasata asyara, aku melihat 13 malaikat, nisbah malaikat. Aku telah melihat 13 malaikat. Yabtadiruna, bersegera mereka itu, berlomba-lomba mereka itu, ayyuhum yarfa'uha ilallah azza wa jalla. Berlomba mereka yang mana daripada kalangan mereka yang mengangkatkan ucapan kamu itu menuju kepada Allah. Jadi 13 malaikat yang berebut-rebut. Ucapan kamu ni malaikat seronok, malaikat nak cepat-cepat berebut nak ambil bawa kepada Allah. Jadi penjelasan antara kata-kata lapar di sini, qala rajulun Rifa'ah bin Rafi'. Yang berkata riwayat tadi Rifa'ah bin Rafi', kandungan dia apa dia, pengajaran dia, di dalamnya terdapat penjelasan tentang keutamaan kalimah alhamdulillah hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillah hamdan kasiran, alhamdulillah kasiran thayyiban mubarakan, hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi. Jadi ucapan ni maknanya malaikat suka. Jadi kita boleh baca bila-bila. Ada sebagian riwayat dibaca dalam sembahyang ketika i'tidal. Yang dimaksud para malaikat di sini adalah malaikat selain pada malaikat penjaga, malaikat hafazah. Hal ini dikuatkan oleh hadis yang disebutkan dalam As-Sahihaini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu'. Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikr. Jadi begini hadis. Sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai malaikat-malaikat yang berkeliling di jalan-jalan mencari orang berzikir, ada juga. Jadi hebatnya amalan zikir ni, ada satu kelompok malaikat, satu golongan malaikat yang dia ni mencari-cari. Dia ni jadi bertebak, bertebaran, berterabur ni. Jadi malaikat-malaikat ni mencari-cari orang-orang yang berzikir. Mana puak-puak orang berzikir? Berzikir secara sendirian, berzikir secara berjemaah, berkumpulan ke. Jadi kerja dia cari orang-orang zikir saja. Dan seterusnya. Dari hadis ini dapat disimpulkan bahawa sebahagian amal ketaatan ditulis oleh malaikat selain malaikat penjaga, ada juga. Itu mengikut riwayat ini. Maknanya daripada sini ada juga ulama kata ada malaikat lain yang tolong catat. Malaikat yang memelihara kita Raqib Atib tu tentu dah, tapi ada malaikat-malaikat lain tugasan dia mencari. Tugasan dia mencari majlis zikir, orang-orang yang berzikir, jadi dia nak collect pahala. Jadi kesudahannya sampai ke Raqib Atib jugalah.
Jadi pentingnya kita sentiasa berzikir kepada Allah. Duduk sambil berzikir, berjalan sambil berzikir. Bila-bila masa ada kelapangan masa, hati itu biar berpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ucap subhanallah, tak ada masalah. Subhanallah, alhamdulillah, yang ringkas, yang mudah-mudah. Tu maka Nabi kata, siapa boleh buat amal sebesar Uhud, siapa yang boleh buat amal sebesar Uhud, lebih kurang mafhum. Sahabat tanya, siapalah yang mampu? Siapa yang mampu ya Rasulullah nak buat amal besar gunung Uhud ni, gunung yang besar di Madinah ni? Maka Nabi kata, subhanallah a'zamu min Uhudin, alhamdulillah a'zamu min Uhudin, Allahu akbar a'zamu min Uhudin. Siapa ucap subhanallah, subhanallah kamu ni lebih besar daripada gunung Uhud. Tuh, subhanallah, subhanallah. Satu subhanallah lebih besar pada Uhud. Gunung Uhud yang besar tu, zikir kamu lebih besar. Alhamdulillah lebih besar daripada gunung Uhud. Allahu akbar lebih besar daripada Uhud. Maknanya zikir ni ganjaran dia sangat besar. Itu dia, Allahu akbar. Nabi tanya, siapa boleh buat 1000 kebajikan dalam riwayat dia. Siapa yang mampu boleh buat 1000 kebajikan, lebih kurang mafhum. 1000 ni banyak ni, 1000 ni. Jadi nak buat lagu mana ya Rasulullah? Tak. Lagu mana nak dapat 1000 kebajikan? Nabi kata, setiap amal diganda 10. Setiap satu amal diganda 10. Maka kamu ucaplah, kalau 1 diganda 10, kalau 1 diganda 10, kita nak ucap berapa kali supaya dapat 1000? Berapa kali ucap? 1 ganda 10, nak ucap berapa kali jadi 1000? 100. Dah. 100 tambah kosong belakang, 10. Jadi ucaplah 100 kali, maka dapatlah ganjaran 1000. Dia ucap subhanallah 100 kali. Subhanallah, 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 subhanallah. 100 kali dapatlah 1000 kebajikan kerana diganda 10. Masya-Allah. Tu maknanya kelebihan ganjaran itu, nak tunjuk kata Rahim, rahmat. Rahmannya Allah Ta'ala Maha Pemurah. Kamu buat sedikit tapi Allah gandakan. Allah gandakan pahala yang banyak, sekurang-kurang gandaan 10. Subhanallah kan payah mana duk? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita lepas mayang baca 33 kali kan? 33 kali pun tak sampai seminit. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Wirid, semua wirid dengan doa-doa 5-7 minit. Jadi kalau duduk saja ucaplah subhanallah, subhanallah. Tambah kita ada masa banyak kan. Umpama dalam kenderaan jalan mana-mana ni, baik yang memandu, baik yang menumpang, boleh sediakan biji tasbih dah. Zikir sepanjang perjalanan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Rahmat Allah mencurah-curah. Rahmat dan malaikat yang mencari amalan orang-orang berzikir ni, dia sentiasa bersama, jumpa semua lah. Tapi dan kita berhenti berzikir, habis. Dan kita berhenti berzikir, habis. Tak ada. Tak ada payah. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Duk jalan naik turun menuju ke surau pun subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tu banyak zikir. Jadi kata dia, ada malaikat yang mencari-cari mazikir. Rifa'ah tidak segera menjawab pertanyaan Nabi SAW. Jadi mengikut riwayat tadi, bila nak tanya siapa dia pemilik zikir, dia diam lama. Kerana saat itu Nabi SAW tidak menunjuk langsung kepada orang tertentu, maka tidak ada suatu pun sahabat yang segera menjawab, seakan-akan mereka saling menunggu yang lainnya untuk menjawab. Mereka melakukannya kerana khawatir bahawa ia didapati telah melakukan kesalahan menurut dugaan mereka. Jadi mereka bila Nabi tanya siapa buat, siapa yang lakukan, diam, takut salah. Sampailah Nabi kata, oh betul tu amalan tu, mengaku selalu. Bila Nabi kata betul, dia pun cepat-cepat mengaku. Tak apalah, betul kan. Itu keadaan. Dan
mereka berharap ia mendapatkan maaf dari beliau. Jadi kita boleh baca setengah riwayat, baca zikir tadi ni selepas daripada i'tidal. Selepas daripada i'tidal kita baca. Dalam riwayat yang lain pun malaikat sambut juga. Malaikat sambut zikir tadi. Sebahagian tu mungkin amal dah. Sebahagian tu mungkin dah amal. Yang tak amal boleh amal lah. Zikir kita biasa dah. Mula Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Itu biasa kan. Itu yang masyhur. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu, boleh dua-dua. Kemudian kita pun sambung Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini pun malaikat berebut. Malaikat berebut. Sukalah. Sahabat Nabi tanya juga siapa yang baca tu. Sahabat mengaku kerana diterima. Tu. Tapi mengikut ni sahabat ni duduk saja-saja dia lah. Dan mana Nabi menyatakan tiadalah ucapan kamu tu melainkan betul. Tak apa, tak ada masalah. Boleh teruskan, malah menjadi amalan orang-orang yang lain pula. Cuba ikut sekali zikir tadi. Cuba ikut sekali, jadikan tabiat, jadikan amalan kita. Dan sebaik-baiknya kita baca dalam i'tidal. Pasal ada juga riwayat dalam i'tidal. Cuba baca sama. Alhamdulillah hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi. Pendek berapa patah? 5-6 patah. Alhamdulillah hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi. Tu pendek tu, cuba ingat, cari. Tu kerana zikir ni malaikat berebut. Duk saja kita dapat nikmat. Alhamdulillah hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi. Tu dia. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Qala. Ni riwayat yang lain, hadis yang lain. Wa bihi annahu qala Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata Al-A'mashi menceritakan kepadaku dari Abu Ishaq, dari Abu Ahwash an Abdillahi qala qala Abdullah idza talaba ahadukumul hajah falyatlubha talaban yasira fa innama lahu ma qudira lahu wa la ya'ti ahadukum sahibahu fayamdahahu fayaqta'a zahrah. Dari Abdullah ia berkata, jika salah seorang dari kalian meminta keperluan, siapa-siapa di kalangan kita ni yang meminta hajat, dah kita ni tak putus daripada hajat kan. Kehidupan kita ni sentiasa memerlukan keperluan-keperluan, perkara-perkara, benda-benda yang untuk menyempurnakan, melangsungkan kehidupan kita. Jadi bila mana kita di dalam tuntutan tadi, banyak kehendak-kehendak, keinginan kita yang perlu kita dapatkan. Jadi kata dia, fa innama idza talaba ahadukumul hajah falyatlubha talaban yasira. Maka hendaklah dia meminta yang sedikit. Bagaimana? Bila kita minta sesuatu, minta yang sedikit. Pelik ni. Tak? Biasa kita apa pun minta yang banyak. Duit pun minta banyak. Tak? Jadi minta kaya, minta selesa kehidupan, minta yang banyak. Tiba-tiba minta yang sedikit. Kerana sesungguhnya baginya adalah apa yang telah ditetapkan untuknya. Itu sebabnya begini. Kerana sesungguhnya bagi kita ni, siapa-siapa yang meminta itu, apa yang telah ditetapkan untuknya saja dia akan peroleh. Kalau kata dia dapat 5 lah, walaupun ya Allah aku nak 15, minta 20. Tapi Allah tentu dia 5 lah. Itu keadaan dia. Maknanya kita berjalan melalui takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita berjalan berdasarkan takdir Allah, qada dan qadar Allah taala. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa-apa yang Allah nak kehendaki, kana nescaya pasti berlaku, ada. Wa ma lam yasha' lam yakun. Apa-apa Allah tak kehendaki, benda tu takkan terjadi. Itu maknanya balik pada
akidah kita dan kembali kepada pegangan kita rukun iman yang keenam. Qada-qadar Allah tentulah. Sampailah akhirat, ahli saadah ke ahli syakawah ke, orang yang kebaikan, orang kecelakaan ke, wal iyazabillah. Itu dia. Tapi adalah janjian, ada pula perintah suruh berdoa tu perintah Allah, cumanya di sini diajar ya Allah minta yang sedikit. Hai, tak berani. Tak berani ke? Ya Allah aku mohon rezeki daripadamu ya Allah. Ya Allah kau bagilah aku rezeki yang sedikit ya Allah. Berani tak doa begitu? Ya Allah minta rezeki yang sedikit, sudahlah ya Allah. Kalau orang minta kita doa dalam majlis kan, minta tuan imam ni baca doa, ustaz tolong baca doa, ya Allah kami mohon kepadamu ya Allah, kami miskin, kami lemah, kami doa ya Allah engkau maha kaya ya Allah, kami mohon padamu ya Allah berilah kepada kami rezeki-rezeki yang sedikit saja ya Allah. Oh masya-Allah. Ya. Silap jemaah yang doa ni. Cuah balik apa doa. Ya. Minta rezeki yang sempit, minta rezeki yang sedikit. Hai, taubat dah tak minta. Tak mau minta dia doa. Pelik. Tapi dia suruh minta doa, minta yang sedikit. Doalah minta keperluan yang sedikit. Kerana apa yang berlaku, yang Allah bagi itu, dia tentu itu alasan dia. Bukan kita nak yang banyak ni jadi sikit, jadi sempit semua ni. Cumanya balik pada akidah. Tak, kamu minta banyak pun Allah tentu dah sedikit. Itu maksud dia begitu. Dan janganlah salah seorang dari kalian mendatangi temannya lalu memujinya lalu membinasakannya. Jadi dua perkara di sini. Pertama minta, kalau minta yang sedikit, terpulanglah. Kalau jemaah nak minta, mintalah. Kalau sini panduan di sini dia kata minta sedikit. Minta yang sedikit, benda-benda perkara-perkara yang kita minta yang sedikit. Terpulanglah jemaah lepas ni nak minta yang sedikit ke, terpulanglah. Tak? Panduan dia ada. Saya sendiri kadang kita minta yang banyak. Tak? Kita minta yang banyak. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan thayyiban mubarakan, rizqan kasiron. Kita minta tadi rizqan kasiron thayyiban, rezeki yang baik yang banyak, mubarakan fih. Baca macam tadi tak apa. Rizqan Allahumma rizqna rizqan kasiron thayyiban mubarakan fih, rezeki yang banyak yang diberkati di dalamnya. Kebiasaan gitulah. Kita doa minta rezeki yang banyak. Kandungan ini dalam asar ini terdapat sisi pendidikan bagi orang yang meminta bantuan dari saudaranya yang mampu. Jadi sisi pendidikannya, pengajarannya bagi orang yang meminta bantuan dari saudaranya yang mampu, kita memohon pertolongan, bantuan dari saudara kita, hendaklah ia tidak berlebih-lebihan dalam meminta, jangan minta melampau-lampau. Nampak tak? Makna kalau minta pun kau dah perlu. Hajat apa? Hajat binaan, bagian-bagian. Dah tu banyak mana kamu nak? Kau dah beginilah. Kau dah yang perlu. Jangan terlampau banyak. Lampau banyak pun lama dia kata, tak mampu. Saya boleh bagi bagian-bagian. Kerana apa yang dia nak bagi tadi itulah ketentuan Allah. Maka adab kitanya jangan minta banyak-banyak pada saudara kita. Tu keadaan, melainkan dia mampu. Dalam permintaan kita tadi yang dia mampu, dia ada lebih, tak ada masalah. Hendaklah yang keduanya masalah memuji. Dan hendaklah dia tidak berlebih-lebihan memuji saudaranya, kerana hal itu akan membuatnya terpedaya hingga timbul rasa takjub dengan kekayaan yang ia miliki, kemudian ia melampaui batas. Jadi kita maknanya kita lihat kebaikan perbuatan saudara kita, kadang-kadang sampai tahap kita nak puji dia. Itu biasa. Dan kita tak apa. Kita puji saudara ini rajin, ini kuat buat ibadat, ini rajin datang berjemaah, ini rajin tilawah Quran, ini kuat sedekah. Kita nampak zahir di hadapan kita ni kelebihan ataupun semangat saudara kita dalam beramal, buat ibadat. Kita pun nak puji dia. Oh ni banyak ilmu ni. Kuat dia belajar, banyak ilmu, banyak rajin pula dia beramal. Cumanya pada syaratnya jangan melampau-lampau pada memuji.
Jadi jangan melampau-lampau pada memuji, menyanjung saudara kita, lebih-lebih lagi di hadapan dia. Di hadapan dia, kemudian dia khalayak orang, oh dia ni rajin sembahyang tahajud. Oh berat, nama dah. Dia tu punya sembunyi, kita menyatakan amal. Kerana apa? Melampau-lampau pada memuji itu akhirnya membawa kepada terpedaya dan sehingga timbul rasa takjub. Saudara kita tadi yang kita puji takjub. Takjub ni apa? Heran diri. Dia heran diri dengan sungguh, aku banyak buat amal ibadat, tengok orang puji, orang nampak amal aku. Bila dah dia takjub dengan kekayaan ke, dengan apa sesuatu yang dilakukan, kemudian ia melampaui batas. Jadi dengan pujian beres. Kadang-kadang orang puji ni dia tambah bangga, berasa seronok, dan dia akan nampak amal tu daripada diri dia tidak dikembalikan kepada Allah. Aku buat banyak amal aku ni, kuat buat amal. Akhir sekali dia tak nampak Tuhan. Dia tak nampak Allah Ta'ala yang menentukan amal dia. Allahu Akbar. Bahaya. Kalau tak puji, dia terus buat amal ni. Dan kadang-kadang orang yang dipuji ni membawa pada putus amal. Putus amal bagaimana? Orang dah puji aku, dah sanjung aku, cukuplah, aku nak dapat pujian. Tu. Jadi tujuan daripada dia buat amal tu nak dapat pujian. Bila maksud tercapai, dia pun berhenti. Tapi kalau kita lillahi ta'ala, tulus, murni, hati kita tak ada kosat apa-apa, kita terus buat amal. Nampak tak? Kita buat amal tadi kerana Allah Ta'ala. Jadi pengajaran dia apa? Pengajaran dia maknanya kita buat kebaikan, dituntut untuk sentiasa buat kebaikan. Pada masa yang sama jangan kita mengharapkan pujian. Pujian ni kata ulamanya racun, Masya Allah. Kalau kita rajin bersedekah, rajin berjamu, dan orang sebut-sebut dah nama kita, puji. Orang rebut sebut-sebut nama. Sampai panggil apa nama dia, orang panggil Pak Mat tak? Di mana tu rumah Pak Mat? Pak Mat mana? Ramai Pak Mat sini, Muhammad pun bagi mat, Ahmad pun bagi mat. Tak? Pak Mat mana lagi? Pak Mat jamu lah. Oh jamu. Dapat pangkat. Tak? Bukan jamu ubat tu. Jamu. Jadi maknanya Pak Mat jamu dengan erti dia ni orang yang kuat menjamu. Sampai dapat gelaran. Jadi gelaran tu seolah-olah dapat pujian tu. Pak Mat jamu. Jadi kita berasa bimbang, berasa khawatir. Dengan pujian manusia ni takut-takut meruntuhkan amal kita. Menyebabkan kita berasa hairan diri. Lupa semua yang kita lakukan tadi ialah anugerah, nikmat daripada Allah Ta'ala. Ini bahaya. Setengah orang tak suka. Yang puji akulah, aku tak suka kena puji. Dia potong selalu. Qala. Satu ada lagi ringkas. Wa bi annahu qala, berkenaan bersin, ada hadis. Muhammad bin Yusuf menceritakan kepada kami, ia berkata Sufyan menceritakan kepada kami dari Hakim bin Ad-Dailam dari Abu Burdah an Abi Musa qala Abi Musa kana al-yahudu yata'atasuna 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam raja'a ay yaqula lahum yarhamukumullah fakana yaqul yahdikumullah wa yuslih balakum. Hadatsana Abu Hafs bin Ali qala hadatsana Yahya qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Hakim ibnu Dailam qala hadatsani Abu Burdah an abihi mislah. Dari Abu Musa ia berkata orang-orang Yahudi pernah bersahutan bersin dengan sengaja di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi, suasana zaman Nabi ni ada lagi orang-orang Yahudi, malah di Madinah dulu pun ada orang-orang Yahudi. Surah Al-Munafiqun tu antara cerita keadaan orang-orang dulu. Jadi bila ada orang Yahudi ni sengaja berada di dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, majlis, dengan harapan beliau akan mengucapkan ya rahamukumullah kepada mereka. Jadi makna ada di antara mereka bersin di hadapan Nabi. Bila kita adab kita, kebiasaan kita bila bersin, syarat dia ucap alhamdulillah lah. Hasin sekali dah. Bila bersin dia pun ucap alhamdulillah. Kita pun yarhamukallah. Kita ucap yarhamukallah, kan? Mudah-mudahan Allah merahmati kamu. Jadi Yahudi ni bila bersin, dia pun mengharapkan doa Nabi
yarhamukallah, mudah-mudahan Allah rahmati kamu. Maknanya doa rahmat daripada Nabi. Biarlah dia amalan agama bercanggah dengan Nabi, menentang Nabi, tapi dia nak kebaikan, minta doa juga Nabi. Jadi apa jadi? Kepada mereka, beliau lalu mengucapkan, Nabi tak ada kata yarhamukallah, yahdikumullah, yahdikumullah. Itu doa Nabi. Maknanya Nabi mendoakan memberi hidayah akan kamu, mudah-mudahan memberi hidayah Allah Ta'ala akan kamu, wa yuslih balakum, dan Allah membaikkan akan hati kamu. Mana mudah-mudahan Allah beri hidayah kamu dan baikkan hati kamu, betulkan hati kamu, bukan dapat rahmat, tidak, kasih sayang, tidak. Abu Hafsah menceritakan kepada kami, ia berkata, Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata, Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata, Hakim bin Dailam menceritakan kepada kami, ia berkata, Burdah menceritakan kepadaku. Sama juga. Hadis senada yang sama. Penjelasan kata yata'atasun bersautan bersin dengan sengaja. Yata'atasun sambil-sambil menjawab. Yahdikumullah makna tidak diucapkan kepada mereka yarhamukumullah, kerana rahmat dikhususkan untuk orang-orang mukmin. Rahmat untuk orang beriman saja. Tak. Disebut sini rahmat dikhususkan untuk orang-orang mukmin. Ni mengikut riwayat ini, melainkan mendoakan mereka agar mendapat taufik dan hidayah agar beriman. Tapi pada sudut yang lain disebut juga di sisi Allah ada 100 rahmat. Satu di dunia ni, satu rahmat yang diturunkan di dunia, dengan satu itulah dibahagi-bahagi rahmat, sehingga kasih sayang sama kita. Kita berasa nak belanja seorang itu rahmat lah. Kan, kita berasa nak belanja saudara kita, tolong dia, berasa kita nak buat kebaikan, itu satu daripada rahmat Allah yang dipecah-pecah tadi. Dalam hadis kata, sehinggalah binatang liar, binatang buas, harimau seumpamanya, singa pun dia sayang kepada anak dia, sedangkan dia binatang yang bengis, binatang yang pemangsa, binatang buas, maknanya dia ni jenis mencari mangsa, menerkam mangsa dia, tapi nisbah dia anak-anak dia bergurau. Itu sebagian serpihan cebisan daripada rahmat Allah Ta'ala. Maknanya binatang pun dapat rahmat, manusia pun dapat rahmat umum, secara umum. Bila hujan turun, rahmat, hujan tu rahmat, maka jadi berkongsi rahmat itu untuk muslim dan kafir. Cumanya pada hari ni, kalau dia nak minta rahmat daripada Allah, tak boleh. Dia nak minta kerana apa? Dia bersin tu, dia tunggulah siapa-siapa nak doa rahmat untuk dia. Nabi doa hidayah untuk orang kafir ni, sesuai doa kepada mereka adalah doa hidayah, minta Allah bagi hidayah pada mereka. Itu cerita dia. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala hidayah agar dia beriman. Di dalamnya terdapat keterangan bahawa orang Yahudi sangat berhasrat untuk mendapatkan doa dari Rasulullah SAW. Dia pun bersungguh-sungguh nak dapat doa Nabi mustajab, kerana mereka mengetahui bahawa Muhammad adalah seorang Nabi, namun mereka tetap tidak beriman kepadanya kerana kebencian dan iri serta sifat keras kepala mereka. Inilah sifat angkuh, sombong daripada Yahudi Nasara. Dia tahu kebenaran, kan dalam kitab dia sebut kedatangan Rasul akhir zaman, tapi tak mau. Dia malu nak terima, jadi mereka jadi bermusuh dengan Nabi kerana tak sanggup, sombong mereka, tolak Nabi. Di dalamnya terdapat larangan bagi orang yang beriman untuk mendoakan ahlul kitab setelah bersin dengan doa yang khusus untuk orang beriman. Tu. Maknanya doa rahmah ini tidak boleh kepada orang kafir, melainkan doa hidayah saja. Tu rahmah. Sekarang ni diwar-warkan, semuanya jadi rahmah, dengan menu rahmah, bantuan rahmah belakalah ni. Tu pada nama lah, nak taruh nama tak ada masalah, bunyi itu baik. Tapi doa rahmah ni tak boleh. Doa rahmah ni tak boleh. Tu daripada hadis ini. Nak sebut tu atas doa lah, kita sebut kasih sayang,
bantuan rahmah, bantuan jenis kasih sayang lah orang panggil rahmah ni. Salah satu makna yang kita boleh bagi. Nama tak? Menu rahmah apa makna? Menu jenis kasih sayang. Pasal apa jadi rahmah? Pasal apa jadi rahmah? Pasal harga dia murah contoh tak? Dia cadangkan harga murah jadi nampak rahmah sikit lah. Tapi kalau harga melampau panggil apa? Harga melampau. Menu zolim kita panggil. Menu zolim. Mana harga parut harga dia? Nasi ikan sekor RM10. Berat tak? Roti canai sekeping kosong RM3. Menu zolim orang panggil. Tu rahmah ni bunyi kasih sayang ni jadi murah. Tu dia. Tapi wallahu a'lam lah, ada lagi tak menu rahmah, ada lagi tak? Ada lagi? Ada lagi? Selayang tak ada bertahan ke tidak? Ni menteri kita bila masalah dah. Masalah rakyat ni mendesak tekanan daripada perbelanjaan, tak mampu sana, tak mampu sini. Dia pun buatlah jalan menu rahmah. Rakyat juga yang kena meniaganya. Cadangan kerajaan rakyat kena tanggunglah. Tolonglah pangkat-pangkat jual murah-murah sikit. Kamu meniaga, kamu kena meniaga murah. Nama dapat kerajaan lah menu rahmah. Tapi wallahu a'lam lah, ada tak ada. Kita pun tak ajen try lagi menu rahmah. Takut tutup habis dah. Tak mampu, ada ramai komen dia. Tak boleh. Allahu akbar. Tu tapi makna walhasilnya kita sendirilah kena bersifat rahim, bersifat kasih sayang, simpati kita sendiri. Keluar pada diri kita, orang nak cadang ke apa cadang tak, sepatutnya begitulah keadaan. Tidak menekan, tidak ambil kesempatan, masya-Allah. Allahu akbar. Doa kebaikan kan? Orang kafir doa bagi salam pada kita. Assalamualaikum. Dia doa tu sejahtera atas kamu. Orang kafir doa pada kita. Boleh tak jawab Waalaikumsalam? Boleh kita jawab? Nabi tak benar. Tak boleh. Tak ada kesejahteraan untuk mereka, malah doa kebinasaan pula. Waalaikumsalam, atas kamu kecelakaan. Tengok. Dia doa kebaikan pada kita. Assalamualaikum. Assalam ni sebahagian daripada nama Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bisalam. Minta hidup dengan salam sejahtera. Tapi bila dia minta, dia doa, boleh jadi dia main-main. Assalamualaikum, dia hafal. Dia apa assalamualaikum, saya saja dia. Dia pun tak faham makna. Tapi kita tak boleh ucap balik. Waalaikumsalam tak boleh, melainkan waalaikumsalam tak boleh. Dia tak boleh guna kalimah assalamualaikum. Kalimah assalamualaikum dia tak boleh suka-suka main-main, tak boleh. Kita kena tegur, tegah dia. Takut dia gurau-gurau. Faham makna? Itu bukan semua kalimah Arab. Kalimah dalam agama ni boleh sewenang-wenang orang kafir guna. Termasuklah isu saya dua ni yang panas ni. Masalah kalimah Allah, as-salah, Kaabah ni khusus memang Islam saya guna, kan? Kita faham apa faedah penggunaan dia. Kita tak benar. Tu maka ulama bangkanglah sebahagian kalimah Allah diguna pakai oleh orang kafir. Dia tak kenal siapa dia Allah, hakikat Allah apa dia. Az-zatul wajibul wujud, zat yang wajib wujud. Tapi diguna Allah untuk Tuhan dia, rosak jadi. Nampak tak? Dia masuk dalam buku dia Allah Ta'ala begini-begini, Allah. Padahal tak sebenar. Jadi lama-lama kita pun jadi faham, oh Allah rupanya begini, Allah Ta'ala ni. Pasal dia guna kalimah. Allah, bahaya akidah pada orang-orang muda, anak-anak Melayu kita, orang Islam kita ni. Kalau mereka tak kenal Allah Ta'ala betul-betul, tak belajar sifat 20, tak mengenal Allah, tiba-tiba bila guna kalimah Allah, jumpa dalam risalah, jumpa dalam buku-buku Allah, tapi digunakan untuk perkara yang tak sebenar, dengan maksud yang lain. Bahaya. Oh Allah Ta'ala begini, dia baca. Kristian nak guna sangat ni kalimah ni. Benar ni menyeleweng lah. Jadi itulah keadaan-keadaan tergugat. Agama kita tergugat dengan suasana-suasana keadaan begini. Inilah kita sangat-sangat memohon kepada Allah. Perlunya agama ditegakkan, pemahaman agama yang sempurna, perjalanan agama yang betul dalam kehidupan kita ni. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah ikut pengajaran, bagi kepahaman pada kita pada beberapa hadis. Beberapa hadis yang kita baca tadi. Yang pertama mengenai
ucapan ucapan satu orang, dia muji depan Nabi, Nabi tegur dia, kemudian Nabi kata betul dah apa yang kamu baca tu. Apa dia? Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Tu jadikan amalan kita lah, kebiasaan kita. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Yang kedua iaitu kalau minta, dia kata mintalah sedikit. Kerana apa? Kerana sesuatu tu Allah takdir. Minta banyak pun tentu dah sedikit. Dalam takdir Allah. Kemudian jangan melampau-lampau pada memuji. Kalau nak puji orang jangan melampau-lampau. Kadang-kadang takut membinasakan dia. Puji pun ringan-ringan, jarang-jarang, sekali-sekali. Kita sendiri jangan suka dipuji, minta dipuji. Kemudian masalah bersin. Orang Yahudi bersin depan Nabi, dia menunggu-nunggu Nabi doa kebaikan, Nabi tak doa. Malah orang kafir ni sesuai Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun yahdikumullah yahdikumullah. Maknanya orang kafir buat kebaikan pada kita, gitulah doa kita. Kalau orang kafir buat kebaikan pada kita, kita ucap terima kasih, yahdikumullah wa yuslih balakum. Mudah-mudahan Allah beri hidayah pada kamu. Perlu hidayah sekarang ni. Lepas hidayah dapatlah kebaikan-kebaikan tu. Wallahu alam, insya-Allah mudah-mudahan dapat kebaikan, dapat diamal, dijadikan panduan. Wallahu alam, insya-Allah kita akan jumpa pada pengajian akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna kitab was sunnah wa ta'wilul hikmah wa ma yanfa'una fid dunya wal akhirah wa dina ila sawa'is sabil. Allahumma inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-'afwa wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.